Sendi-sendi kan, kalau biasa kita dengar kan datuk nenek kata apa sakit sendi apa kan. So sendi ni ialah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Jadi contoh kalau humerus dengan ulna, dua tulang bertemu kan, so kita panggil itu sendi, dua atau lebih tulang lah. Okey, ataupun antara rawan dengan tulang. Contoh macam kita belajar sebelum ni untuk turus vertebra. Satu vertebra dengan vertebra yang lain tu di tengah-tengah dia tu dia ada rawan. So situ juga kita panggil sebagai sendi. So joints are points where two or more bones meet or cartilage and bones meet. So cartilage tu adalah rawan dan kebanyakan sendi ni dia membenarkan tulang bergerak secara relatif kepada satu sama lain. Apa maksud dia? Contoh macam jari kita ni. Jari kita kalau tengok kepada jari telunjuk kita ni phalanx kan? Tulang phalanx ni. Okey. Kalau kita tengok, cuba bilang berapa tulang ada dekat jari telunjuk kita ni. Ada satu, ada dua, ada tiga. Kita boleh bengkok macam ni jari kita. Jadi untuk membolehkan jari ni dibengkokkan, ketiga-tiga tulang ni dia bergerak secara relatif kepada satu sama lain bagi membolehkan pergerakan ni berlakulah membengkokkan jari ni. Jadi sendi ni dia ada beberapa jenis. Yang mana setiap sendi tu dia akan membenarkan pergerakan yang berlainan. Okey, ada sendi dia tak boleh bergerak. Sendi tidak bergerak. Ada sendi boleh bergerak sedikit. Ada sendi boleh bergerak dengan bebas. Contoh macam tangan kita ni kan. Tangan kita ni antara kat sini kan kita panggil sendi bahu kita ni kan. Kita boleh buat pergerakan 360 darjah kan. Boleh bergerak dalam circular motion, pusingan kan. Tapi kalau dekat kita punya siku kita tak boleh. Kalau siku kita boleh buat macam ni je. Tak boleh kita kata nak bergerak membuat satu pusingan yang lengkap. Jadi ada banyak sendi kita nak belajar pada hari ini. Okey, ada lagi ke yang nak masuk tu? Okey, jelas tak tadi? Ada tak dengar suara teacher ke? Okey nampak PowerPoint boleh angguk lah, angguk ke? Okey, bagus. Okey. Jadi kat sini jenis sendi, type of joints yang kita ada tiga yang kita belajar. Pertama kita ada sendi tidak bergerak, immovable joint. Contoh pada tengkorak ni lah kita ada sutur. Sutur ni. Jadi sendi ni dia tempat pertemuan tulang yang kat depan ni, tulang yang kat depan ni kan dengan tulang yang kat belakang ni, tulang kranium ni. So tempat pertemuan ni lah kita panggil sebagai sendi lah. Yang ini contohnya sutur. Sendi tidak bergerak. Tak boleh bergerak pada kepala kita ni dah kerasan. Okey, kemudian sebab itulah masa baby kan, masa baby kepala lembik tu sebab sendi tu tak keras sepenuhnya lagi lah. Betul lah kita kena hati-hati masa pegang kepala bayi masa kecil. Sebab tulang lembut lagi. Okey, yang kedua kita ada sendi bergerak sedikit. Okey, contoh antara ruas vertebra ni kita ada rawan kan. Antara tulang vertebra tu dengan rawan tu dia boleh bergerak sedikit. Sebab kalaulah tak boleh bergerak turus vertebra ni maka kita akan sentiasa tegak je, dalam pun tegak je, tidur pun tegak je. Jadi kenapa kita boleh membengkokkan badan kita? Kerana adalah antara tulang dengan rawan tu kita ada sendi bergerak sedikit. Okey, kemudian lagi selain daripada antara ruas vertebra dengan rawan ni, ada juga nanti kita akan belajar lah lagi satu tempat sendi slightly movable joint ni, iaitu antara tulang rusuk
rawan dengan tulang sternum ni, ada rawan kat sini kan, itu juga adalah sendi bergerak sedikit kat sini. Nanti teacher akan terangkan balik, ada gambar yang lebih besar. Yang ketiga, kita ada sendi bebas bergerak, freely movable joint. Okey, yang ni ada dua jenis, satu sendi engsil, dua sendi lesung. Kita akan tengok selepas ni. Jadi kita nampak kat sini kan, ini tulang pertama, ini tulang yang kedua. Dan tulang ni dia ada rawan rawan yang membalut hujung tulang ni. Kita belajar sebelum ni apa fungsi rawan, ingat lagi tak apa fungsi rawan? Rawan ni pertama dia bertindak sebagai cushion. Okey, yang kedua dia akan mengurangkan geseran. Yang ketiga dia akan menyerap hentakan. Jadi dia akan mengelakkanlah daripada tulang kita ni haus. Sebab kalau tulang ni haus sakit, kalau bergesek tulang ni sakit. Ini nanti kita tengok lebih lanjut lagi. Okey, sekarang kita nak pergi kepada type of joints yang pertama, iaitu immovable joint, sendi tidak bergerak. Okey, contohnya yang terletak pada cranium ni, sutur pada cranium di tengkorak kepala. Ini sutur ni. Ini adalah sendi tidak bergerak. Kelas 4AB boleh tengok kat bawah Teacher dah buat dah yang bahasa Inggeris ni kat bawah. Jadi sutur ni ialah contoh sendi tidak bergerak, tak boleh bergerak. Yang kedua, kita ada sendi bergerak sedikit. Okey, contoh cakra rawan antara tulang vertebra. Ini kan, ini vertebra lain. Ini vertebra lain kan, tengah-tengah dia ada cakra rawan. So antara rawan ni dengan vertebra ni, dia membentuklah sendi. Dan sendi ni boleh bergerak sedikit nama dia. Yang kedua, antara rawan. Ini rawan ini tulang sternum, tulang dada kat depan kita ni. Kemudian ini tulang rusuk. Antara tulang rusuk dengan tulang sternum, dia bukan pakai bercantum terus je. Tapi dia ada rawan di antaranya untuk menyerap hentakan dan mengurangkan geseran, untuk mengelakkan kecederaan lah. Jadi ini adalah sendi bergerak sedikit juga. Okay, slightly movable joints. For example, cartilage disc between the vertebrae and cartilage between the first rib and sternum. Okay, first rib tu tulang rusuk Okay, kemudian kita ada yang ketiga, sendi bebas bergerak, freely movable joints. Contoh, sendi engsil dan sendi lesung. Ada juga macam batu lesung je kan. Kalau engsil ni kamu ingat je macam pintu kan. Pintu kita tu boleh buka ke depan dengan ke belakang je kan. Dia tak adalah pintu tu boleh bergerak 360 darjah kan. So hinge joint, sendi engsil. Ball and socket joint, sendi lesung. Okey, jadi ini adalah contoh sendi bebas bergerak Contoh macam untuk sendi bebas bergerak ni, macam yang teacher sebut tadi, sendi siku, sendi bahu, dekat lutut kita, itu sendi bebas bergerak, freely movable joints. So sendi lesung dan sendi engsil merupakan contoh sendi bebas bergerak. Apa itu sendi bebas bergerak? Dia membenarkan pergerakan bebas. Okay. So ini adalah struktur am bagi sendi bebas bergerak dan fungsi-fungsi bahagian ditunjukkan. Jadi kamu kena tahulah struktur ni ya. So ini adalah tulang yang pertama, ini adalah tulang yang kedua. Okey, tadi teacher ada sebut hujung tulang ni dia akan dibalut dengan rawan yang warna putih ni. Rawan ni yang warna putih. Nanti kita akan belajar 14.4 apa penyakit yang akan dihidapi kalau rawan ni haus, menipis. Ada penyakit dia. Okey, jadi rawan yang warna putih ni, dia bertindak sebagai cushion kepada sendi. Dia menyerap hentakan dan dia juga akan mengurangkan geseran antara hujung-hujung tulang. Rawan juga dia akan melindungi tulang daripada menjadi haus. Tapi dua peranan rawan yang penting iaitu dia akan menyerap hentakan, dia akan mengurangkan geseran.
Kemudian ini yang kat luar ni kita ada kapsul. Kapsul ialah tisu bergentian yang membalut sendi dan memberi perlindungan kepada sendi. Apa tadi sendi? Tempat pertemuan dua atau lebih tulang ataupun rawan dengan tulang. Kemudian ini adalah membran synovial. Membran synovial ni dia akan merembes bendalai synovial ke dalam rongga synovial. Ini rongga synovial. Jadi apa fungsi bendalai synovial ni? Macam minyak pelincir. Dia bertindak sebagai pelincir yang akan mengurangkan geseran antara hujung-hujung tulang. Jadi bila semakin meningkat usia lama-lama bendalai synovial ni berkurang. Jadi kurang pelincir kan. Jadi semakin bertambah geseran antara hujung tulang, yang itulah bila semakin berusia, bila bergerak ke nak naik tangga kan rasa sakit. Itulah antaranya sebab-sebabnya ataupun rawan ni haus. So dia akan menyebabkan meningkatkan geseran antara tulang. Okay, kalau bahasa Inggeris, capsule, cartilage serve as a cushion to the joint, absorb shock and reduce friction between bone ends. The synovial membrane secretes synovial fluid. Synovial fluid serve as a lubricant that reduce the friction between the ends of the bones. Jadi setakat ni ada soalan tak tentang sendi? Ada tak soalan untuk sendi? Tak ada jelas Lepas ni teacher akan bekalkan dengan Google Form untuk kamu jawablah apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, 40 orang dah Amir dengan Harry catat kehadiran pada hari ini. Okey, kemudian sekarang ni sendi-sendi ni dia dibantu dengan tisu-tisu penghubung lah yang akan membantu membolehkan pergerakan tulang. Jadi kat sini apa, ni sendi lesung, sendi ankle tak masuk lagi kan? Yang saya nak cakap itu yang ni lah. Ini kita belajar lepas ni. Okey, sekarang ni kita pergi dulu kepada sendi bebas bergerak. Contoh sendi bebas bergerak tu sendi lesung dengan sendi ankle. Apa itu sendi lesung? Apa itu sendi ankle? Okey, sendi lesung. Nak ingat mudah je. Sendi lesung ni dia membenarkan pergerakan berbentuk putaran dalam semua arah. Ibarat kata dia boleh bergerak 360 darjah. Macam bila kita buat senaman kan, kan bila coach kata tangan kita ni kan, kan dia boleh gerak kan 360 darjah. Tapi kalau siku kita ni dia hanya boleh bergerak ke atas ke bawah kan, ke depan ke belakang je kan. Ini adalah sendi ankle. Kalau lutut pun sendi ankle. Tapi kalau antara lengkungan pelvis kita dengan tulang paha kita itu sendi lesung. Okey, jadi sendi lesung ni dia akan membenarkan pergerakan berbentuk putaran dalam semua arah. Okey, contoh ini tulang lengkungan pelvis dengan tulang femur. Tempat pertemuan dua tulang atau lebih ni kita panggil sebagai sendi lesung. Dan macam biasa, hujung tulang ni dia akan dibalut dengan bawan. So sendi ini membenarkan ayunan lengan dan kaki dalam pergerakan membulat 360 darjah. Contoh sendi lesung iaitu pada sendi bahu. Sendi bahu antara humerus kita dengan lengkungan pectoral. Kita belajar minggu lepas, lengkungan pectoral tu apa kan? Scapula dengan clavicle kan? Okey. Kemudian sendi punggung antara femur, tulang paha. Tulang paha ni tulang yang paling panjang dan kuat Okey, dan juga lengkungan pelvis. Okey, so di sini adalah sendi lesung, iaitu dia membenarkan pergerakan berbentuk putaran dalam semua arah. Okey, tetapi berbeza dengan sendi ankle, dia hanya membenarkan pergerakan tulang pada satu satah sahaja. Apa maksud satu satah? Hanya pada 180 darjah. Contoh macam pada siku kan. Sendi siku ni, sendi siku ni adalah antara tulang humerus dengan tulang ulna dan radius. Jadi dia hanya boleh macam ni je lah. Kan ada orang boleh buat? Tak ada kan? Tak nak pusing 360 darjah tak boleh Okey, jadi sendi lutut ni dia hanya membenarkan bahagian bawah kaki berayun
Kalau kaki ni dekat sini lutut lah. Okey, berayun ke hadapan dan ke belakang seperti engsel pintu. Betul kita panggil sendi engsel. Sendi engsel juga terdapat pada siku, tulang jari tulang jari dan tulang jari kaki. Okey, contoh kalau pada kita punya sendi lutut ni, ini ada tulang femur, ini tulang tibia, ini tulang fibula. So kat sini adalah sendi engsel. Pergerakan tulang hanya pada satu satah sahaja. So sendi lesung, bahasa Inggeris dia adalah ball and socket joint. Sendi engsel, bahasa Inggeris dia adalah hinge joint. Okay, the ball and socket joint allow rotational, putaran, movement in all direction. It allow the arm and leg to swing in a circular motion. For example, at the shoulder joint between the humerus and pectoral girdle, and the hip joint between the femur and pelvic girdle. So that's for ball and socket joint. For hinge joint, sendi engsel, the hinge joint allow the movement of bone in one plane only. Example, the knee joint allow the lower leg to swing back and forth, similar to a hinge on a door. Okay, so the hinge joint can also be found at the elbow and phalange of the fingers and toes. Jadi kaki Okay. Setakat ni okey tak? Boleh Okay. So kita pergi pula kepada learning standard seterusnya. Okay, tadi kita dah belajar lah tentang sendi engsel dan juga sendi lesung. Jadi untuk learning standard 14.2.5, okay, pelajar akan dapat melukis, melabel dan menerangkan struktur sendi engsel dengan manusia. Okay, contoh macam tadi yang kita tunjuk gambar tadi tu. Okay, ini tulang, ini rawan, ini rawan, ini tulang, ini membran synovial, ini rongga synovial. Dalam rongga synovial ada pendalis synovial yang dilembiskan, ini kapsul dan ada lagi dua tisu penghubung yang membantu kepada sendi ni. Iaitu pertama tendon, yang kedua kita ada ligament dan juga ada otot rangka skeletal muscle. So sekarang kita nak jelaskan lagi tentang tisu-tisu penghubung ni lah. Okay, jadi kamu akan dapat draw, label and explain about the bone, cartilage, skeletal muscle, tendon, ligament, synovial membrane and synovial fluid. Okay, contoh kat sini contoh kat sini. Okay, cuba tengok ini adalah gambar rajah 14.13. Okay, agak-agak ini gambar dekat mana ni? Kita ada tulang humerus, kita ada tulang radius, kita ada tulang ulna. Agak-agak kat mana ni? Cuba respon sikit. Dekat bahu. Dekat bahu. Dekat bahu sayang. Kalau dekat bahu tu dia antara humerus dengan lengkungan pectoral. Okay, lagi-lagi. Gambar yang teacher tu, yes. Dekat siku. Lutut. Kalau lutut, Siku. dia pandai. Bagus. Okay, betul. Betul. Tapi baguslah yang nak mencuba jawab. Tak apa salah pun. Asalkan cuba jawab. Tak apa. Bila salah kita akan belajar kan. Okey, jadi ini adalah sendi pada siku. Tulang humerus tulang humerus ni Okey, lepas tu ulna, dia lebih besar tulang dia, kemudian radius. Okey. Nanti kita akan belajar bagaimana mekanisme pergerakan pada lengan manusia. Macam mana kita boleh bengkokkan lengan, macam mana kita boleh luruskan lengan Okey, itu semua adalah antara tindakan daripada skeletal muscle, otot rangka. So bila otot rangka itu mengecut, otot rangka itu mengendur, dia akan menyebabkan pergerakan membengkok dan meluruskan lengan. Kita akan belajar itu nanti hari Khamis lah, 14.3. Jadi otot rangka ni
Okey, dia kenapa nama dia otot rangka skeletal muscle? Sebab dia berpaut pada rangka, pada tulang kan. Skeletal muscle. Jadi dia connective tissue, tisu penghubung yang menghubungkan otot rangka dengan tulang radius, namanya adalah tendon. Sekali lagi, tisu penghubung yang menghubungkan otot dengan tulang namanya tendon. Nak ingat senang je, tendon, T-E-N-D-O-N. T tu tulang, O tu otot. Jadi tendon ni dia menyambungkan tulang dengan otot ataupun otot dengan tulang. Boleh? Okey, yang kedua, yang kita tak sebut lagi masa ajar yang sebelum ni tu kan, kita ada ligament. Okey, ligament. Mesti ada tisu penghubung yang memegang antara tulang dengan tulang ni. Kalau tak, bila bergerak, berlaku pergerakan yang kuat ke jatuh kan, nanti tulang tu mudah nak terkehil, terseliur, terkeluar pada lokasi dia kan. Jadi ada ligament. Ligament ni dia akan menyambungkan tulang dengan tulang. Contoh dalam gambar ni, dia menyambungkan tulang humerus dengan tulang ulna. Okey, yang membalut hujung tulang ni nama dia rawan. Membran synovial, bendali synovial. Macam biasalah. Okey, so ligament and tendon Okey, so otot rangka. Otot rangka tadi tu kan, nanti kita akan belajar contoh dekat lengan ni kita ada otot bicep. Kita ada otot tricep. Otot bicep, otot tricep. Kenapa namanya bicep? Kenapa namanya tricep? Nanti kita akan belajar 14.3 Okey, jadi otot rangka ni dia terdiri daripada berkas gentian otot saraf dan salur darah yang banyak. Lepas ni teacher akan tunjuk satu video tentang pembedahan lah. Nak tengok otot rangka kepak ayam. Akan nampaklah saraf dia, nampak otot dia macam mana, nampak blood vessel dia, salur darah dia. Lepas tu akan nampak tendon dia, akan nampak ligament dia. Nanti after this kita tunjuk. Okey, jadi otot ni bicep, tricep, flexor, extensor. Otot membujur, otot melintang. Apa lagi? Otot pectoralis major, otot pectoralis minor. Dia sepasang. Otot ni dia bekerja secara berpasangan dan dia bertindak secara berlawanan. Maksudnya, kalau salah satu otot mengecut, otot yang satu lagi akan mengendur. Yang ini kita akan belajar lepas ni 14.3. Kita akan belajar bagaimana lengan kita dibengkokkan, diluruskan. Kita akan belajar bagaimana cacing bergerak, bagaimana burung bergerak boleh terbang, bagaimana katak boleh bergerak. Okay, so bagaimana ikan boleh berenang, bergerak. Okay, so otot yang bertindak secara berlawanan ni kita sebut sebagai otot antagonis. Apa maksud otot antagonis? Otot yang bertindak secara berlawanan. Antagonistic muscle, muscle that act in opposite direction. If one muscle contract, the other relax. Kalau satu mengecut, lagi akan mengendur. Jadi otot bicep dan otot tricep adalah contoh otot berantagonis, iaitu otot yang akan bertindak secara berlawanan. Kalau otot bicep mengecut, otot tricep akan mengendur. Okey, jadi kalau otot yang meluruskan anggota semasa mengecut, kita panggil sebagai otot extensor. Jadi jangan risau, kita akan belajar 14.3. Contoh macam otot tricep. Kalau otot tricep ni mengecut, lengan akan diluruskan. Tapi kalau apabila otot itu dia mengecut, dia akan membengkokkan anggota, itu kita panggil otot flexor. Contohnya otot bicep. Okey, tadi kita dah belajar pasal tendon kan? Okey, so tendon ni dia menyambung tulang dengan otot. So kalau kamu tengok, tendon ni dia mestilah kuat. Itu sifat ciri tendon. Kalau seorang tanya, nak nyatakan satu ciri tendon, kuat. Dia adalah gentian yang kukuh dan tidak kenyal. Dia tak boleh beri. Tak kenyal tu tak boleh beri. Okey, tidak kenyal dan boleh dilentur. Okey, tak kenyal Jadi maksudnya
kalaulah otot bicep tu dia mengecut, nanti kita akan belajar 14.3, ceritakan sikit lah. Bila otot bicep tu dia mengecut, dia akan mewujudkan daya tarikan yang akan dipindahkan kepada tendon. Jadi tendon tu dia akan tarik radius tu naik ke atas. Pergerakan membengkokkan lengan. Jadi dia tak kenyal. Berbeza dengan ligamen. Ligamen ni dia menyambungkan tulang dengan tulang. Okey, tulang dipegang oleh ligamen. So ligamen ni ciri dia, sifat dia kuat. Sama macam tendon tadi. Kuat. Dia kenyal. Dia boleh beri, dia kenyal. Kalau dia tak kenyal, nanti kalau bergerak jatuh sikit, putus ligamen. Jadi ligamen ni dia kenyal, dia boleh beri. Okey, dan dia liat. Okey, ligamen ni dia memberi sokongan dan kekuatan kepada sendi serta membolehkan tulang membengkok di sendi. Okay, so tendon connects bone and muscle, consists of strong fiber, not elastic but flexible. Ligament dia connects bone to bone. Bones are held together at the joints by the ligament, which consists of strong elastic and tough connective tissue bundles. The ligament provides support and strength to joints and allow bones to be bent at the joints. Skeletal muscle, tendon, radius bone. So this one is tendon. Humerus, and then the ligament will hold the humerus and the ulna together, the bones. Okay, so the tendon and the ligaments are strong. Kuat Okay, so teacher nak tunjuk video. Okay, setakat ni ada soalan tak setakat ni? Ada tak soalan? Ada teacher, okay je. Okay, faham Tak ada teacher. Okay, teacher pun tak naklah ajar banyak-banyak dalam satu masa. Takut kamu susah nak faham kan? Lepas kita dah belajar sikit-sikit, teacher akan bagi Google Form, kamu jawab. Supaya kamu tahulah faham ke tak. Kalau rasa kurang sikit, study balik, baca balik. Yang dah faham pun kita baca balik. Jadi hari Khamis ni kita akan masuk kepada 14.3 So sekarang kita nak tunjuk video video chicken wing dissection activity. Okay, tengah buka kejap nampak tak YouTube video ni? Nampak tak? Nampak. Okay, nampak kita buat je. Compare them to the structure and function of the bones and fibers. Students will investigate the bones, describe them, make inferences about how they work. Okay, dia menggunakan chicken wing kepak ayam. Okay. After rinse the meat and cut dry, or place meat in sections. Using the scissors to stop the long incision and upper part of the meat is the lead tip. It is easier to use the sides with less time. Slide the scissors between the muscle and the skin, lift the skin away from the muscle, cut the skin. Pull the skin back gently. Okay, tengok. To see a layer of yellow fat under the skin. The fat makes the skin greasy, so let it dry with a paper towel. Okay, yang tu muscle skeletal muscle. Okay, blood vessel. Salur darah. Okay, nerve, saraf. Okay, dapat tendon. Tadi tendon apa tadi tendon? T tulang, O otot. Dia menyambungkan otot dengan tulang. Then bring one of the small bones to the lower tibia. It is easiest when pulling the bone with a paper towel for a better grip. Be careful to avoid the broken bits of the bone as they may be discharged. Observe the structure of the bone
Okey, tu tulang. Tulang bone marrow, tulang sungsum dalam perut. Okey, tu ligamen. Ligamen dia menyambungkan tulang dengan tulang. Tu cartilage rawan. Dia membalut pada hujung tulang untuk melindungi tulang. Rawan ni, dia mengurangkan geseran, dia menyerap hentakan. Okey, selesai. Okey, nanti teacher akan bagi link kepada video tu untuk kamu tengok lagi sekali. Tengok mana tendon, mana ligamen jadi ada tak soalan sebelum kita akhiri sesi kita pada tengah hari ini? Tak ada, teacher. Ada jelas Jelas. Okey, bagus. Okey. Nanti teacher akan hantar soalan dalam grup. Kalau ada nak tanya apa-apa, ikut WhatsApp pun boleh ataupun WhatsApp personal teacher pun boleh, dalam grup pun tak apa, tak ada masalah. Okey, selamat menjawab. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okey, bye. Teacher. Thank you, teacher. Bulat. Bulat. Macam. Ya. Semak. Itu repeat je ke pipi. Pipi semak. Bila selain mak mana? Ya, semak lah. Cukup lah. Allah. Jom. Semangat Jamie. Semangat jaya je. Dia orang dia nak ni. Weh. Mengendai ni. Pakai. Kita lagi warung mungkin. Nawak, mu tak mari pun kita saja. Mana weh? Nak location ni. Atas location. Kenapa kayak gitu kayak gitu? Okay. Iya, ya tak lihat itu. Makanya. Keluar. Tengok ada nak Muhammad. Ya. Ada Muhammad. Kerja ke? Awal aku dah dia nak pergi bola. Dan banyak bodoh. Malah kuat. Kalau mesti dia okey. Tak sikit. Bukan banyak tak sikit. Tapi macam mana buat tak? Dia kata sikit je. Dah apa? Ya. Okay. Tengok betul. Kau pahala mu? Pahala mu main sikit kan? Ha? Tak ada apa? Tu tengok group. Kita tanya apa? Tengok group.
Ui. Murah ni beli dobit. Chicken tu kan. Hah? Chicken. Aku dobit. Aku dobit. Salah. Aku beli tu. Dia kelas ni. Eh? Dia kelas ya. Aku ada ya. Hah? Ikut dah. Awak lagi ya. Ni baju. Ciao. Bukan. Kau ni mesti bukan apa ni? Bukan di sekok ni.